cikgu nak ajar how to read the triangle. Okay, macam mana cara nak baca sudut dan sisi dalam satu segitiga. Okay, sekarang cikgu ada satu segitiga. Okay, segitiga ABC. Okay, so kita ada setiap bucu kita label huruf besar, A besar, B besar, C besar. Okay, dan huruf besar ni akan wakil kepada sudut dia. Sudut A, sudut B, sudut C. Okay, kemudian untuk baca sisi, ya, sudut A, okay, bertentangan, sisi A bertentangan dengan sudut A. This is side A, okay. Okay, this is angle B, so opposite the angle B is side B. Sisi kita tulis dengan huruf kecil. And then this is angle C, opposite the angle C is side C, ya. Sudut bertentangan, sisi yang bertentangan sudut tu kita tulis dengan huruf kecil untuk mewakili panjang sisi. Okay, so saya harap semua pelajar jelas, ya. Okay, so for the sine rule, ya, ada petua sinus ataupun sine rule. Macam mana cara kita nak menggunakan sine rule? So ada dua cara. Sama ada kamu menggunakan, kamu nak cari sudut ataupun cari sisi. So to find the angle, kita guna sine dekat atas, eh. So that is the sine A over A, ya, equals to sine B over B and must equals to sine C over C. Okay. Ataupun kalau kita nak cari sisi, panjang sisi, kita letakkan sisi di atas, eh. A over sine A equals to B over sine B or equals to C over sine C. So this is the sine rule ataupun petua sinus. Okay. Okay, saya harap pelajar, untuk kamu bila belajar Maths, mesti ada pen dan kertas ataupun buku nota kamu lah, jangan setakat tengok, dengar saja, okay, sediakan buku catatan kamu. Okay. Kemudian, okay, kita teruskan. Cikgu bagi contoh dulu, sebelum kita bincang soalan, cikgu bagi contoh macam mana cara nak guna. Yeah. Okay, example 2, find the value of X in the following triangle. Okay, saya harap pelajar tak ada masalah juga, cikgu kejap guna BM, kejap guna BI. Simple English, okay. So kita nak cari X dekat sini, perhatikan kita nak cari X. Okay, apakah clue-nya bila kita boleh menggunakan the sine rule? Apakah clue dia? Perhatikan dekat sini, untuk cari X kita ada opposite angle dia, 48. And then kita ada cari pasangan lagi, pasangan sudut dan sisi dia. So yang kita ada satu lagi pasangan. Okay, nampak dekat situ kita ada cross, ada silang kan? Ada silang C, sine rule. C petua sinus. Okay, ada silang. Okay. Okay, so seterusnya, yang lambat masuk nanti kita tahan dulu ni, ya. Lain kali jangan lambat masuk, Okay. So kita nak cari X. So X, okay, kita nampak X adalah sisi. What is the opposite angle of X? That is 48 kan. So sin 48 degrees. Okay, so X over sin 48 degrees equals to, okay, sebelah dia mesti sama. Sisi di atas, sudut di bawah. So sisi yang satu lagi adalah 14.3 divided by sin apa tadi? 80 degrees, Okay, so nampak tu, okay, kita ambil dua pasangan sahaja untuk mencari X kat sini. Okay, so macam mana nak selesaikan? Saya harap kamu tak ada masalah untuk algebra. So kita nak cari X, maksudnya ini kita kena darabkan ke atas, di sebelah kan, darab kan. Jadi X equals to, okay, kamu tekan calculator, cikgu tak tekan calculator kat sini. Cikgu nak kamu tekan calculator. And then kalau dapat jawapan, tolong komen dekat chatting masing-masing jawapan. Maknanya cikgu nak respon daripada kamu. Bukannya setakat tengok saja, you must try yourself. Okay, so X equals to, kamu tekan calculator. Actually this one kan, kamu sudah ada dapat markah satu. So kamu tak perlu salin balik. Okay, cikgu tulis tapi kamu terus kira, So X equals to 14.3 sin 48 degrees divided by sin 80 degrees. Okay,
Berapa jawapan dia? Okey, ada yang dapat 10.791. Okey, 10.791. Ada yang bagi 10.8, 10.80, 10.791 sudah, 79, 10.79. Okey, ada lagi. Komen lagi banyak-banyak. Okey, 10.8, 749. 749, alamak. Jocelyn, 10.749. Kenapa lari jauh ni? Okey, cek balik Jocelyn. Jocelyn apa nama tadi? Bilang dah. Okey, good. Ramai yang chatting bagi jawapan. Okey. Okey. Teruskan bagi jawapan lah. Okey, cikgu nak komen jawapan kamu. 10.791, okey, ini diterima. Yang ini tidak diterima. Ya. Yang ini 10.80 pun tidak, kurang tepat. 10.79 ini boleh. Okey. Okey. Yang ini 10.791 kamu ambil 5 angka bererti 5 significant figures diterima. Yang ini 3 angka bererti ini tidak diterima. Yang ini kamu round off jadi 3 tak boleh ini kurang tepat. Jadi kita ambil yang ini boleh 79, yang ini boleh. So minimum kamu mesti ambil 4 angka bererti minimum. Okey? Yang ni tak boleh. So belajar sesuatu dekat sini, okey? Take note. Beri jawapan kamu at least 4 angka bererti. 4 significant figures. Okey. Tahniah semua. Okay, very good. Okey, cikgu teruskan contoh seterusnya. Okey, sekarang kita nak cari X di mana X itu adalah sudut. X-nya adalah sudut. Kita nak cari X sudut. Okay, so tengok sudut siapakah opposite dia, and then tengok lagi satu pasangan yang opposite yang ini. So nampak ada silang. So bila ada silang you can use the sine rule. Okay, macam mana nak guna bila kita nak cari sudut? So bila nak cari sudut, yang unknown kita mesti duduk di atas. That is sin X. Sin X over opposite dia iaitu 7.05 equals to, kita teruskan so sin X over 7.05 and then tengok pasangan lagi yang satu lagi ialah sin 55.5 degrees divide by 6.2. Okay, so tolong komen macam mana cara kita nak kira. Oh, ramai yang dah bagi jawapan dekat sini 60. Okay. Okay, very good. Oh, ramai dah dapat jawapan. Okay, komen, very good. Okay, so tengok cara kamu beri jawapan macam mana. Okay, very good. Semua ambil sudut mesti dalam 2 tempat perpuluhan. Sudut dalam darjah. Okay, mesti 2 tempat perpuluhan. Ini penting penting ni. Okay, sudut dalam darjah mesti beri dalam 2 tempat perpuluhan. Kalau soalan tak minta dalam minit, so no need to convert to minute. Okay, and then satu teknik satu perkara yang kamu kena tahu bila kamu kirakan sin X ni kan. So yang ini kamu sudah ada satu markah. Okay, so kita nak cari X kan. So kamu ambil dulu sin X, kamu tekan calculator 7.05 sin 55.5 degrees divide by 6.2. Kamu tekan calculator ni, jangan round off jangan round off dia, biarkan jawapan dekat calculator kamu, kamu terus tekan shift sign answer. Jangan round off. Okey, maksud cikgu kat sini, okey, cikgu cuba besarkan, ini adalah jawapan buku teks. Okey, ini jawapan buku teks, okey. Di sini sudah ada satu markah, yang ini kamu jangan tulis. Jangan tulis kat situ. Sebab bila kamu tulis maknanya kamu round off dia. So bila kamu round off dia akan terjejas tau. Okay. So kamu tekan shift sign answer. Ambil 2 tempat perpuluhan. Okay, jelas tu kan? Okay, seterusnya the cosine rule. Okay.
Di dalam soalan kita akan bincang macam mana kalau kes berambiguity. Cikgu lupa pula nak masukkan kes berambiguity. Okay, second is the cosine rule. Macam mana kita nak gunakan the cosine rule. Okay, untuk cosine rule so diharap pelajar boleh hafal hafal rumus ni. Dia tak susah sangat. Okay, macam ni cara kamu nak faham dia. Okay, sebelum kita hafal kita faham dia. Okay. Okay, tengok sini. Kita ada 3 sisi ni. Kalau kita nak cari, kita cari apa? Kita cari panjang sisi dulu. Katalah kita nak cari panjang sisi A. Okay. So untuk cosine rule, dia punya clue-nya ialah kita cari kepala Mickey Mouse. Saya rasa cikgu-cikgu kamu pun dah kongsikan teknik ni. Tengok. Dia mesti ada sudut bertentangan dan dua sisi sebelah. Sudut ini kita sebut sebagai included angle ataupun sudut kandung. Ini sebagai apa? Sudut kandung. Sudut kandung ataupun included angle. Included angle. Included angle ni maksudnya apa? Dia terletak antara dua sisi. So dua sisi B dengan C kan? So sudut A tu adalah sudut kandung ataupun included angle. Okay, jadi bila ada ini kita boleh guna cosine rule. Okay, so macam mana cosine rule? Okay, so for cosine rule kita mula dengan A. Setelah kita cari A so A square must equals to, okay, kita ada sisi A, B dengan C kan? So bila kita nak cari A, B dengan C akan berkawan. Okay, bila dia berkawan maksudnya B kuasa 2 tambah dengan C kuasa 2. Okay. Okay. Kemudian tolak dengan dua orang kawan tadi. Okay, dua orang kawan tadi iaitu 2 BC. Barulah guna cos ikutlah kamu kalau BM K, kalau DLP C kan. So cos cosnya cos A. Okay, kalau kamu tengok segitiga dia, okay, kepala Mickey Mouse A, okay, sisi sebelah dia B dengan C. Okay, dia akan berkawan dua orang ni dengan sudut A ni. Okay, kalau kita nak cari sisi B, so B kuasa 2, B square equals to, siapa yang kawan? Yang kawan ialah A square plus C square. Minus dua orang kawan, 2AC, cos dia cos B. Okay, kalau kita nak cari C square equals to, yang kawan siapa? A dengan B. So A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2AB. Cosnya cos C. Okey, itu untuk mencari panjang sisi. Okey, untuk mencari sudut. Okey, kalau mencari sudut, okey. Kalau cari sudut, kalau kita mulakan dengan, katakan kita ambil A tadi A kuasa 2 sama A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Cos A. So kalau kita nak cari sudut, kita pindahkan yang ini. Negatif 2BC ni kita pindahkan sebelah kiri, dia akan jadi 2BC cos A kan? Sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Jadi yang A ni kita pindah sebelah sini. Tolak A kuasa 2. Okey. Jadi sekarang 2BC ni kita pindah. Jadi kita dapat cos A sama dengan B square plus C square minus A square divide by dua orang kawan tadi 2BC. Okey. Kesimpulannya apa tahu? Kesimpulannya, okey, kalau cos B. Kalau cos B, okey, bila cos B, yang berkawan siapa? A dengan C. Maknanya A kuasa 2 tambah C kuasa 2. Ya. Dia tak kawan dengan sisi B, jadi tolak B kuasa 2. Bahagi dengan dua orang kawan, 2AC. Itu cara ataupun teknik nak ingat. Okey, boleh tu Okey. Okey, kesian kawan-kawan kamu yang nak join masih belum dapat pihak PPD Tuaran dia usahakan untuk joinkan link ke YouTube supaya pelajar yang tak dapat masuk boleh join melalui YouTube. Okey. So kita tunggu. Okey, kita tengok contoh dekat sini.
cikgu ambil contoh daripada buku teks. Find the value of x in the following triangle. Okay, kita nak cari x. X ialah panjang sisi. Macam mana kita nak cari? Okay, so clue dia, kamu tengok soalan ni. Tengok segitiga ni. So kita ada sudut. Sudut adalah sudut dan juga kepala Mickey Mouse ni. Maknanya kita ada sudut kandung dan dua sisi sebelah. So maknanya kita boleh guna dekat cosine rule. Macam mana nak guna cosine rule? Okay. Tukar pen ni. Okay. So cosine rule kita nak cari x. X dia opposite the 45 ni lah kan. So maknanya x cos x square. Okay. Equals to dua orang kawan tadi siapa? So dua orang kawan tu kamu tak kisah kamu nak mula 5 dulu ke 3 dulu ke. So kata kamu nak guna 5 dulu. So 5 kuasa 2, 5 square plus 3 square. Minus dua orang kawan tadi 2 times 5 times 3 cos sudut yang bertentangan that is cos 45 degrees. Okay. Okay. So macam mana cara nak kira? Okay, masing-masing ambil calculator. Kamu tekan calculator 5 square plus 3 square minus selesaikan. Kemudian tekan sama dengan. Lepas tu tekan square root answer terus. Tekan square root answer and comment your answer dalam chatting. Terus ambil x. Okay. So no need to calculate berapa nilai dia. Terus ambil jawapan and ingat beri jawapan dalam minimum 4 angka bererti. Jangan kurang. 4 angka, minimum 4 angka bererti. Okay, so ramai pelajar dapat. Ini X sama dengan 3.576. Okay, very good. Okay, so faham semua Okay, seterusnya. Kalau cikgu laju tolong bagi tahu sebab cikgu nak tolong semua pelajar Jadi kalau kamu rasa lemah, lambat mengira, cikgu laju sangat, tolong bagi tahu cikgu. Okay. Now, exercise practice 9.5. Okay, question number 2A. Find the value of theta. Sekarang kita nak cari theta. Okay, bila kita tengok diagram, okay, theta ni, okay, sebelum tu kita nampak apa tahu? Kita nampak ada 3 sisi. Okay, 3 sisi. 1, 2, 3. 3 sisi tak ada sudut. Jadi tak ada sudut, maknanya kita kena cari sudut. So bila ada 3 sisi ni, confirm kamu mesti guna cosine rule. Tak boleh guna sine rule. Sine rule mesti ada sisi. So kita kena guna cosine rule. Macam mana nak guna cosine rule untuk cari sudut? So kita guna yang cikgu tunjukkan yang kedua tadi tu kan. Kat sini cos x. So cos theta. Cos theta equals to, tengok siapa sisi sebelah dia. Dia berkawan dengan sebelah dia. Dia tak kawan yang opposite tau. So, ramai lagi masuk, okay. So, dia berkawan dengan sisi sebelah. Siapa sisi sebelah? Kamu boleh tambah mana-mana dululah. 20 dulu ke, 14 dulu ke. So, 20 square plus 14 square. Dan dia tak kawan dengan orang depan dia. Tak kawan dengan opposite dia. Jadi, bila dia tak kawan, kita tulis minus. Minus dengan yang opposite dia, that is 15.7 square. Divide by 2 orang kawan, iaitu 2 darab 20 darab 14. So ini adalah nilai cos theta. Kita nak theta, jadi terus tekan calculator, kamu kira semua sekali. Okay, tambah-tambah, tolak, bahagi terus Kemudian tekan shift cos answer, terus dapat jawapan. Shift cos answer. Tak payah tulis nilai yang kosong perpuluhan tu. Okay, so very good. Ramai dah dapat. Ramai baru berapa orang? 2 orang. Baru 2 orang dia. Okay. Very good. Okay, terus komen jawapan kamu. Cikgu nak tengok berapa orang yang bagi respon. Okay, Raisha, Dini, Nadia, Diana, Sofia, Form 4 ya. Okay, Jovelina, Ezra, Fred, Jocelyn, Xavier, Muhammad Imran, Al-Haida, okay, Sherilyn, Nur Asma, Vivian, Siti Zahida, Rebecca, okay, very good. Okay, tak tersebut jugalah cikgu Okay, so macam mana cara kita nak tulis sudut? Sudut mesti 2 tempat perpuluhan. Jadi jawapan kita adalah 51.38 darjah. Okay, so kaedah 1 markah, jawapan 1 markah. Okay, itu cara dia. Okay, seterusnya cikgu teruskan. Selain daripada sine rule, cosine rule, yang ketiga adalah the area of triangle. Area of triangle ni pun sama juga. Dia senang, kita gunakan
kepala Mickey Mouse tu juga. Maknanya kalau kita ada sudut A, maka kita akan guna sisi B dengan C. Okay, untuk cari area of triangle. So the formula is, kalau kita ada sudut A, maksudnya area equals to 1/2. Kat sini BC sin dia sin A. Jadi kita jangan hafal sangat dia punya ABC dia. Kita hafal pattern dalam diagram dia. Kepala Mickey Mouse atau sudut dengan dua sisi sebelah dia. Dua telinga tu. Telinga Mickey Mouse. Okay. So example 11 here. Find the area of triangle. Okay, tak payahlah panjang baca kan. So nampak dekat sini sudut kita ada 69 dan kita ada dua sisi sebelah. Okay, so area ataupun luas sama dengan 1/2 AB. AB tu tak kisah, BA, AB sama je kan. Jadi kita nampak situ dua sisi sebelah, tulis je 6 darab 4/4 sin sudut 69 darjah. Terus dapat. Okay, comment your answer. What is your answer? So bila kamu comment answer, maknanya kamu memberi respon lah. Kamu faham. Okay, kalau ada soalan boleh komen dekat chatting ataupun boleh buka mic. Okay, good. Okay, so 12.323. Okay, boleh terima tak? 12.323. Okay. So, kalau kamu bagi 5 angka bererti, so diterima. 4 angka bererti diterima. 3, 2 angka bererti tidak diterima. Okay, so minimum mesti 4 angka bererti. Very good. Okay, so cikgu teruskan ya. Okay, tadi kita gunakan the formula for the area of triangle. Then kita ada satu lagi formula to determine the area of triangle. Nama dia adalah Heron's formula. Rumus Heron. Heron's formula. Dia senang juga. Yang penting ada panjang sisi. Dia guna panjang sisi saja. Dia tak pakai sudut Iaitu katakan kita ada dekat sini 3 sisi ni. 3 sisi segitiga. Dan kamu kena tahu solution of triangle ni sebenarnya dia hanya untuk segitiga yang bukan bersudut tegak. Kalau ataupun bukan segitiga sama kaki ke sama sisi Ini adalah untuk segitiga yang tak sekata, irregular triangle. Okay? Sebab itu kita kena ada formula lain. Kita tak boleh guna yang sin cos tangent tu. Sebab dia ialah irregular triangle. Okay. So bila nak guna Heron's formula, dia mesti ada 3 sisi. Okay, so apa yang kita perlu buat, kita kena cari semi-perimeter. Semi-perimeter iaitu, what is semi-perimeter? I'm not sure kalau bahasa Melayu dia separuh, apa dia punya istilah dia. Siapa yang belajar dalam bahasa Melayu, apa istilah dia? Semi-perimeter. Sama ke? Kita kena cari S, di mana S dia panjang sisi, kita tambahkan jumlah panjang sisi bahagi dengan 2. Mana perimeter, jumlah perimeter bagi 2. Itu nama dia semi-perimeter. So sama dengan 10 tambah 5 tambah 11. Okay, bahagi 2. Dekat sini dapat berapa ni? 26 bahagi 2 sama dengan 13 kan? So bila kita nak cari luas, okay, formula luas dia sama dengan punca kuasa 2 S ni darab dengan S tolak A, S tolak B, S tolak C. Ini formula the Heron's formula. Okay. Actually this one is baru dalam KSSM, dalam KBSM tak ada. Cikgu lebih suka guna yang sebelum ni. Area equals to 1/2 BC sin A. Okay. So yang ini kita perlu sudut. Kalau Heron's formula tadi kita tak gunakan sudut. Tapi kita kena ada 3 sisi. Okay, pelajar kita teruskan. Okay, this is question SPM 2012, question number 14. Kenapa cikgu guna soalan yang dah lama ni? So at least kan yang basic yang bukan kebat, at least kamu boleh score 7 marks kalau kamu tak dapat soalan kebat. Okay, so tengok soalan ni. Okay, kita gunakan yang basic konsep dalam
penyelesaian segitiga. Okey, Rajah menunjukkan segitiga ABC dengan keadaan sudut ABC 34 darjah. Angle ABC 34 degrees. So diberi dekat sini, nampak tu. Okay, AB 9, so AB 9 and okay, diberi luas segitiga adalah 28. The area equals to 28 cm square. Okay, dia bagi luas. So maknanya kita kena guna rumus bagi luas. So apa rumus bagi luas? So untuk soalan A1. Okay, so kita ada diberi area. Area equals to 28. Okay, what is the formula for area? So kamu pun dah tahu kan? Okay, sebelum tu kamu tengok bila area, kamu tahu area kena guna sudut kandung kan? So maknanya kita ada satu sudut sini, satu sisi sini, dan kita tak ada BC tapi kita akan cari BC ni. Barulah kita tengok soalan kan A1. So rupanya A1 dia suruh cari BC. Okay. So tadi cikgu tak baca soalan lagi tapi cikgu dah tahulah apa yang ditanya. Okay, sebab bila dia guna area, kita tengok kepala Mickey Mouse tu, dua sudut kandung dan dua sisi sebelah. So daripada sini kita menggunakan formula area untuk cari panjang BC, iaitu panjang formula area adalah 1/2 AB. A dia 9 darab dengan unknown kita BC. Kan? Ini sin 34 degrees equals to 28. Okay, so kita pindah-pindah lah. Maknanya BC equals to, okay, kita boleh tulis dulu, kita permudahkan dulu simplify. 28 times 2 divide by 9 sin 34 degrees. Okay, cuba kamu tekan calculator, dapat tak jawapan dia? Then comment dekat chatting jawapan kamu. Berapa kamu dapat? So Ellie 11.128. Wah, laju Ellie. Lagi? Okay. 11.128. Okay, 5 angka bererti boleh diterima. 11.13 pun boleh diterima. 11.12 boleh tak? Ini salah 11.12 salah. Okay, 11.13 Okay, so kita catatlah dekat diagram kita 11.13. Kita ambil 4, minimum 4 angka bererti. Kalau kamu nak ambil lebih tak ada masalah. Okay, very good. Okay, okay, seterusnya A1 sudah. Okay, markah dia dekat mana tau? Okay, cikgu tunjuk pemarkahan dia. Okay, kaedah, kaedah Yang ini satu markah dan juga jawapan akhir satu markah jawapan, 2 markah dekat situ. Okay, senang kan? Okay, B. Okay, kita teruskan B, A2. Cari panjang dalam sentimeter AC. Okay, kita tengok diagram. Okay, cikgu besarkan. Sekarang dia nak cari AC ni. AC. Okay, kita ada sudut kandung. Okay, kita ada ini kan. Kita ada sudut kandung dan dua sisi. Jadi untuk cari AC, AC di opposite ni kan. So kita guna cosine rule. Okay, kita tak boleh guna sine rule sebab kita tak ada silang. Jadi kita akan guna cosine rule. Okay, so macam mana kita nak gunakan cosine rule? Kita nak cari AC. Jadi AC kuasa 2 sama dengan, okay, yang kawan siapa? Yang kawan adalah 9 square plus 11.13 square. So kamu tak perlu peduli siapa A, siapa B pun tak kisah. Yang penting kamu tahu siapa kawan, siapa tak kawan. Okay, yang kawan tu tambah. Okay, tolak dengan 2 orang kawan tadi. 2 darab 9 darab 11.13 cos opposite 34 darjah. Okay. So, kamu tekan calculator, tambahkan semua dan darab semua tu. Tekan sama dengan, okay, jawapan tu tak payah tulis sebab nilai itu adalah AC kuasa 2. Jadi untuk cari AC, AC sama dengan, kamu tekan square root answer. Faham tu? Square root answer terus. Okay, take your time, calculate and comment your answer. What is AC? Okay, dapat tak? Okay, 6.228. Okay. 6.228. Okay, semua dapat? Okay. So kita dah dapat AC. Kita teruskan Okay, sekarang kita nak cari
sudut ACB. Okey. Jadi kita dah dapat tadi AC berapa tadi? 6.228. Okey. Jadi kita labelkan pada diagram kita AC kita adalah 6.228. Okey. Okey, seterusnya kita nak cari sudut ACB iaitu dekat C. Okey, sini kita nak cari berapakah sudut dekat sini. Jadi dekat sini bila kita nak cari sudut kita tengok ada tak yang silang. Jadi kita tengok oh sini ada. Okey, and then kita ada lagi pasangan yang ini kan. So kita nampak silang dekat situ maknanya kita boleh guna the sine rule ataupun petua sinus. Okey. So macam mana nak guna sine rule? Kita nak cari sudut, so sine sudut dekat atas iaitu ini soalan 3 soalan 3. Okey. So sine C over opposite dia adalah 9 equals to sine 34 degrees opposite dia adalah 6.228. Okey, dekat sini dah ada satu markah. Okey. Lepas tu kita nak cari sudut. Kita kalau kamu mahir kan, kamu boleh terus angle C je as angle ACB equals to, kamu ambil calculator, kamu tekan 9 darab sin 34 darjah and then jangan guna per jangan guna per, kamu guna divide divide by 6.28. Okey. Jadi kita dapat okey, berapa? Komen jawapan kamu. Okey, dapat dah. Kamu dapat 53.91 darjah. Dekat situ kita nampak sudut tu sudut tirus kan? Ngam lah tu sudut. Jawapan kamu mesti sudut tirus ataupun the acute angle. Okey. Okey, ada soalan tak setakat ni? Okey, soalan dia. Point C prime lies on BC. Titik C prime terletak di atas BC dengan keadaan AC prime sama dengan AC. Apa maksud dia? Okey, kita nak cari satu titik C prime, okey, dengan keadaan AC dia panjang dia sama. Maknanya bila kamu tengok diagram, okey, cari AC yang asal. AC yang asal ni, ini AC yang asal, okey. So kita ada satu lagi AC prime, panjang dia mesti sama. Okey, clue dia ialah, okey, kamu tengok dia punya opposite angle dia adalah sudut tirus kan. So yang bertentangan dengan sudut tirus tadi tu, okey, sisi bertentangan tu kamu buat satu lagi sisi yang sama panjang dengan dia. Tapi ke dalam, yang ini ke dalam. So ke sini. Jadi maknanya kamu sketch satu lagi. Okey, nampak tak yang warna pink Jadi panjang sisi yang kita buat satu ni mesti yang sama dengan AC yang dia bagi. Maka C prime kita dekat sini. Tu dia. So bila ada soalan begini kan, kamu pastikan kamu akan dapat satu segitiga sama kaki. Okey. Jadi bila kamu lakar, beri jawapan lakaran kamu lakar dengan pensel lah jadi bentuk dia minta lakar segitiga A, B, C prime. Maknanya bentuk segitiga kamu tu macam ni. Okey. Okey. Dengan keadaan kamu nampak dekat sini sudut ni adalah sudut cakar the obtuse angle. Okey. So apa soalan dia? Okey, sebelum tu bila lakar segitiga apa yang kamu kena ada? Yang pertama segitiga, yang kedua adalah labeling bucu dia. Iaitu dekat sini adalah B, sini A, sini C prime. So labeling itu saja yang kamu wajib lukis. Jadi mesti dalam solid line, jangan garis putus-putus. Okey? Dan biasanya lakar satu markah. Okey? Okey, seterusnya hitung luas dalam sentimeter persegi segitiga AB prime, ABC prime. So kita nak cari area dia. So dekat sini kita ada maklumat apa? Kita ada sini 9, kita ada sudut dekat sini 34 darjah. Okey, ini kita dah tak ada dah. Yang ini kita ada 6.228. Okey, boleh tak kita cari luas dekat sini? Okey. Boleh tak? So, ingat kalau kita nak cari luas, kita kena guna kepala Mickey Mouse tu, sudut kandung dan dua sisi bersebelahan. Okey. So, kita tak ada maklumat tu kan?
Okay, tak ada. Jadi maknanya kita kena cari yang kita ada ialah AB dengan BC prime iaitu gini. Okay, maknanya kita kena cari sudut sini. Okay, nampak tu? Kita kena cari sudut sini. Macam mana nak cari sudut sini? Okay, berapa sudut sini? Cuba kamu bagi idea berapa sudut dekat A tu. Tengok diagram yang asal. Tentukan apakah sudut dekat A yang baru ni. Berapa? Cuba komen jawapan kamu. Okey, 9.544. Okey, kita dapat macam mana cara dia? Okey. So, sifat bagi segitiga yang kita dapat tadi ya. Okey. Sini adalah 53.91 darjah. Okey. So, bila kita tahu sini, okey, boleh nampak ni ya. Ini dia sama kan? Sebab dia adalah segitiga sama kaki. Bukan. Okay. Kita tak perlu situ. Kita boleh guna sudut di sini. Okay. Sebab dari sini kita boleh dapat sudut kecil ni ya. Iaitu dekat sini tadi adalah 180 tolak 53.91. So kita kena tunjukkan pengiraan kita iaitu angle C dekat situ adalah equals to 180 minus 53.91 degrees. So kita dapat 180 3.91 kita dapat 126.09. Okay. So untuk cari sudut yang di atas ini, yang A yang kecil ni, okay, 180 tolak 126.9 tolak lagi dengan 34 darjah kita dapat 19.91. Yes. Okay, correct. Wise ni Dina 19.91. Okay, yang tak dapat cuba cek betul-betul Cara nak dapat sudut A ini ialah, okay, tengok diagram cikgu Okay, kita ada satu segitiga dekat sini di mana panjang dia sama dekat sini, okay. Jadi kalau sudut sini tadi 53.91, maka sebelah sini pun sama. Sini pun adalah 53.91. Kita nak cari sudut sini. Kita guna panjang sisi sini Panjang iaitu 6.228 6.228. Okey, kenapa kita guna yang ini? Sini kan kita ada tadi, ini adalah 53.91. Okey. So dekat sini 180 tolak 53.91 kita dapat berapa tadi? 126.09. Okey. Sini adalah 126.09. Okey. Jadi kita nak guna sudut yang ini sudut A ini supaya kita boleh guna panjang sisi dua sebelah ini untuk mencari luasnya. So apakah sudut di sini? So sudut di sini adalah bersamaan dengan 180 minus 34 degrees minus 126.09. Okay, 09 degrees. So dekat sini kita dapat theta sudut kita adalah bersamaan dengan 19.91 degrees. Okay. Dapat tu kan? So bila dah ada sudut dekat situ, kita boleh cari area. Okay. Jadi kita guna formula of area. A equals to 1/2. Siapa sisi sebelah dia? That is 9 times 6.228. Okay. Sin tadi yang kita dapat 19.91 degrees. Okay, so calculate. Okay, komen dapat jawapan apa? Berapakah luas yang kamu dapat? Okay, luas beri jawapan dalam minimum 4 angka bererti. Okay, 9.544 area kan? So, centimeter square. Okay. Okay, seterusnya so kita dah selesai satu soalan semua dapat Ada soalan tak nak tanya? Okay. Okey, faham semua Okey, kita cuba soalan seterusnya. Kita ada setengah jam, 30 minit lagi lah, lebih kurang tak sampai pun 20 minit. Okey, SPM 2016. Okey. So Rajah menunjukkan sisi 4 kitaran ataupun cyclic quadrilateral. So bila sisi 4 kitaran, kamu kena tahu sifat-sifat dia yang kamu belajar dalam maths.
Okay. 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 Calculate the length in centimeter of AC, panjang AC. Okay, bila kita tengok diagram ni, mana dia panjang AC? AC. So AC yang ini. Okay. Nampak tu AC ya. Okay. Cari segitiga yang berkaitan. Okay. So kita nampak, wow, kita ada sudut opposite dia 80 dan kita ada, untuk 80 ni kita ada dua sisi sebelah. Okay. Okay, good. Okay. Kita akan guna cosine rule. Sebab apa? Kita nampak kepala Mickey Mouse kan? Okay. Kita nampak sudut kandung dan dua sisi sebelah dia. Okay. So macam mana cara kita nak apply the formula without hafal siapa A, siapa B, siapa C. Kita jangan hafal siapa A, siapa B, siapa C. Yang kita hafal, yang kita faham ialah siapa sudut kandung dia, siapa sisi sebelah dia, siapa opposite dia. Yang sebelah akan kawan, yang tak kawan yang depan dia. Yang opposite tu dia tak kawan. Jadi kita nak cari yang dia tak kawan tu iaitu AC. So A1. Okay. So AC square equals to, okay, mungkin takut kamu keliru kan. Kalau kamu nak cari sisi, satu sisi sebelah kiri yang opposite. So yang dua kawan tadi kita akan tolak dengan dua orang kawan tadi. Okay, iaitu kita ada 8 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2, tolak dua orang kawan tadi, tolak 2 darab, 8 darab 7 cos siapa? Cos the opposite 80. Okay, 9.672. Okay, make sure at least 4 angka bererti. Okay, dah dapat AC. Next, calculate the angle ACD. So kita nak cari angle ACD. ACD ya. Okay, clear lah. Okay, kita dapat tadi AC, jadi kita catat dekat sini AC kita adalah 9.672. Okay, sekarang kita nak cari ACD iaitu sudut dekat sini. Kita ada sini 3 cm. Okay, what is the clue ataupun apa teknik yang kita nak guna untuk cari sudut dekat situ? Okay, kita check ada tak silang, ada tak silang Oh, silang tak ada. Ada tak 3 sisi? 3 sisi pun tak ada. Kita ada 2 sisi saja. So mesti ada satu maklumat yang kamu kena cari. Okey, kenapa dia bagi sisi 4 kitaran ataupun the cyclic quadrilateral. Okey, perhatikan kamu kena tahu satu sifat ini. Dalam sisi 4 kitaran, sudut yang bertentangan kan? Okey. Sisi 4 kitaran, okey. Sudut bertentangan ini jumlah dia mesti 180. Ya, sudut bertentangan dia hasil tambahnya mesti 180. Okey, maknanya kalau dekat sini 80, maka yang satu lagi yang bertentangannya sudutnya adalah sudut D, angle D kat sini sama dengan 180 tolak dengan 80 darjah, kita dapat 100 darjah. Betul ke? Okey. So maknanya dekat sini kita dapat untuk soalan 2, kita kena dapat dulu angle D equals to 180 degrees minus 80, kita dapat 100 darjah Celsius. 100 darjah 100 degrees. Macam mana kita nak cari sudut C? Sudut C, bila kita tahu sudut D dia 100, kita tahu panjang AC-nya berapa tadi? 9.672. Okay, kita nak cari sudut ACD. Okay, so yes, kita guna sine rule. Yes, bila kita guna sine rule, perhatikan cikgu besarkan sini. Okay, bila nak guna sine rule, kita cari yang bertentangan. Kita tengok yang bertentangan. Kita ada 3 dengan sudut A, tapi A kita tak ada. Kita ada sudut D dan sudut dan panjang sisi AC. Maknanya kita boleh cari sudut A. Okay, so bila ada sudut A, sudah ada sudut D, maka kita boleh dapat sudut C. Okay, boleh Okay, maknanya kita kena cari panjang, kita kena cari sudut A dulu menggunakan sine rule. Okay, so sine rule. Okay, so kita cari sudut C menggunakan sine rule, sudut A So sine A over 3 equals to sine 100 degrees divided by
9.672. So dekat sini kita dapat angle A. Okay, cara nak kira angle A, kamu tekan calculator 3 sin 100 divide by, don't use over. Divide by 9.672. Okay, dapat berapa tu? Okay, 17.79. Okay, so kamu dapat 17.79 degrees. Okay, very good. Okay, semua dapat very good. Okay, so untuk cari sudut C, maka angle C equals to, ataupun jangan tulis angle C So kita tengok soalan dia minta ACD. So you must write properly. The angle is not angle C but okay, A2 Cara kamu tulis jawapan tu mesti betul. A2, so angle ACD equals to 180 minus 100 minus dengan tadi kita dapat 17.79 degrees. So dapat jawapan ACD. Berapa jawapan ACD kamu? Okay, 62. Okay, tengok berapa orang dapat jawapan sama. Okay, semua dapat sama 62.21 darjah. Okay, okay, very good. Okay, so kita dah selesai A. Soalan B. Okay, find the area of ABC. Find the area, cari luas segitiga ABC. Mana dia ABC? So A, B, C. Okay, kita nak segitiga itu je. Okay, so ingat kalau nak cari luas, cari kepala Mickey Mouse. Ada tak sudut kandung? Oh, ada dah tu. Senang sangat kan? Okay, so kamu kira terus. Kira sendiri. What is the area of the triangle ABC? E1 The triangle ABC equals to 1/2. AB dia tak kisah siapa A siapa B 8 times 7 sin 80 degrees. Okay, what is your answer? Okay, 27.57. Very good. Okay, so dapat 27.57 centimeter square. Okay. Sebaiknya kita tulislah unit dia. Okay, good. Okay. So kita ada 6 minit lagi. Teruskan soalan B2. Jarak terdekat. The shortest distance from point B to AC. B ke AC. Tapi dalam buku tu dia dah buat pula garisan ni. Okay. What is the meaning of the shortest distance? Shortest distance mestilah yang berserenjang dengan garis tersebut. Dari titik B ke AC mesti bersudut tegak. So that is the shortest distance. And to calculate the shortest distance kat sini kita akan gunakan konsep luas segitiga. Okay, luas segitiga 1/2 darab tapak darab tinggi. Okay, dekat sini kita ada so B2 kita ada area of triangle equals to berapa kita dapat tadi 27.57 kan. So sekarang kita jangan guna lagi rumus yang tadi kita tukar kepada rumus segitiga 1/2 darab tapak darab tinggi, iaitu 1/2 darab tapak dia adalah AC. AC kita tadi 9.672 darab dengan 9.672 1/2 darab tapak darab tinggi. Tinggi dia lah yang kita nak cari times the height ataupun T untuk tinggi ataupun the height. Height for H for height. Okay, equals to 27.57. Okay. So kita nak cari T equals to kamu pindah-pindahkan ataupun nak tulis boleh, tak tulis pun tak apa. 27.57 times 2 divide by 9.672. Okay. So dapat jawapan T kamu ataupun height. So what's your answer for the height of the shortest distance? What is the answer? Comment your answer please. Okay, 5.701. Okay, very good. T equals to 5.701. Okay.